Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya ingin membincangkan, ingin mengupas balik apa yang telah Ustaz cakapkan hari itu mengenai tajuk Al-Kharaziyah, iaitu satu kumpulan daripada kumpulan-kumpulan ahli tasawuf, iaitu kumpulan sufi lah. Kumpulan ini terjadi daripada dia diasaskan oleh Abu Sa'id Al-Kharaz. Lepas tu anak-anak murid dia belajar dengan dia, lepas tu telah menubuhkan kumpulan ni. Okay, dalam tajuk ni penulis mengutamakan topik fana. Dalam Al-Kharaziyah ni banyak lagi topik-topik yang kumpulan ni bincangkan, tapi dalam buku ni musannif membincangkan, mengutamakan tajuk Al-Fana dan Baqa. Maafkan saya. Okey, dari sudut istilah, maksudnya dari sudut bahasa, di sudut zahirnya saja, kefahaman yang betul mesti dilihat daripada aspek makna. Tapi bila kita sebutkan fana, baqa ni, just orang kata Allah tu, jangan kata benda tu ada dengan tiada. Macam tu lah. Dan kefahaman yang betulnya kita boleh melihat daripada segi bahasa, akidah dan tasawuf. Baru kita akan dapat satu fahaman yang betul-betul yang orang kata fahaman yang sebenarnya kita perlukan. Binasa dari segi fizikal, orang kata daripada segi zahir lah, binasa tidak meninggalkan apa-apa. Kita tengok satu keadaan tu, lepas tu dia hilang. Itu orang panggil binasa. Tidak menyeluruh dan bukan dari asal usul makna kefahaman menyebabkan salah faham. Kita kadang-kadang orang awam ni dia salah faham. Dia cakap dia tahu makna tu just macam tu je. Sedangkan makna-makna kita kena tahu daripada asal usul dia, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Tu baru betul. Okay, kita tengok yang berikutnya, bahagian takrif baqa dan fana. Pembahagian baqa dan fana ni dia ada pembahagian lah. Dia ada dua. Okay, yang mulanya kita tengok daripada segi bahasa, yang keduanya kita tengok daripada segi hal. Kita tengok penghayatan dia, makna dia sebalik situ daripada. Kita jangan just tahu daripada aspek bahasa saja. Sebab tu timbulnya orang kata tasawuf ni sesat lah, apalah. Sedangkan mereka sendiri pun tak faham apa itu yang dimaksudkan dengan fana dan baqa tu. Ni tiba-tiba nak kata orang tasawuf ni sesat lah, apalah. Tak boleh macam tu. Okey, kita tengok dari aspek ilmu baqa dan fana ni. Dia terbahagi pada tiga. Yang pertamanya bermula dengan baqa dan berakhir dengan fana. Contohnya alam semesta. Kita tengok kat situ alam ni dia bermula dengan tiada. Lepas tu Allah adakan dia. Lepas tu dia kekal, dia baqakan dengan tiada balik. Yang kedua pula, baqa yang sudah wujud, tidak akan fana selepas diadakan. Contohnya syurga, neraka dan lain-lain lah. Contoh dia macam ni. Syurga dan neraka tu dia mula-mula tak wujud. Lepas tu Allah wujudkan dia, dan wujud sampai bila-bila. Dia tidak akan baqa. Kenapa dia wujud sampai bila-bila? Macam dia tu pula macam zat Allah. Tu jangan salah faham tu. Tu maksudnya itu Allah berkehendak kepada benda tu untuk dia wujudkan sampai bila-bila. Yang ketiga, baqa yang selalu ada dan sentiasa ada. Yang ini sifat dan zat Allah. Itu tak boleh dinafikan, memang tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Itu sifat dan zat Allah. Okay, pengertian fana dari ada kepada tiada. Okey, ni daripada segi ilmunya. Mula-mula kita tengok barang tu ada. Lepas tu kita pergi buang, tengok dia tiada dah. Tu daripada segi bahasa lah. Tu simple je. Okey, kita tengok daripada sudut hal pula. Makna baqa dan fana ni. Dilihat dari segi sifat dan maknawiyah.
Kita tengok apa yang sebalik daripada tu. Kita jangan tengok daripada bahasa je, kita tengok sebalik daripada tu. Okay, hilangnya sifat-sifat tapi jasad masih ada. Gugurlah sifat-sifat mazmumah dan muncullah sifat-sifat mahmudah. Ni yang matlamat orang sufi nak ni. Maksudnya sini, bila kita buat suatu ibadah tu, kita nakkan sifat mazmumah kita tu fana. Dan kita dapatkan sifat mazmumah tu baqa dengan diri kita. Tu yang matlamat sebenarnya. Okey, contoh melakukan taat, hilangnya maksiat. Contoh si A ni, dia dulu dia jahat. Dia jahat. Lepas tu dalam satu ketiga tu, dia datang hidayah dia hilang. Hilang ada sifat maksiat tu. Sifat maksiat tadi tu adalah fana. Hilangnya semuanya tu tadi. Tapi dalam tajuk Al-Khurraziyah ni, musannif ahli-ahli sufi ni bukan melihat daripada segi dari segi makna hal dan orang kata apa? Hal dan takrif bahasa saja. Dia ada maksud selain pada ni lagi. Dia ada maksud bukan apa maksud yang kita bincang yang tadi tu. Dia ada lagi. Dia ada lagi apa benda yang sepatutnya kita bincang lagi tu. Dia ada matlamat tu. Nampak tak ketinggian ahli sufi tu macam mana? Okey. Ahli-ahli sufi ni, ulama-ulama ahli sufi ni telah memberi satu nama kepada golongan yang kewaliannya tinggi kepada Allah. Iaitu orang panggil ahlul wilayah. Iaitu seorang yang menghayati tauhid Allah. Dalam jiwa ni dia ada satu kasih sayang. Dia bukan buat sebab terpaksa. Bukan dia buat sebab nak ni, tapi dia buat sebab nak redha Allah. Biar Allah nak pergi dosa pun dah. Tapi dia janji dia dapat redha Allah tu. Nampak dia punya makam dia terlalu tinggi. Bukan tahap kita ni, Syekh. Bukan. Melakukan ibadah sebab cinta dan kasih sayang terlalu tinggi. Bukan terpaksa. Yang tadi macam saya terang tadi lah. Ulama tasawuf beri nama wilayah kerana tahap kewilayahan, tahap kewalian tu, makam wali tu terlalu tinggi. Sampai kita asingkan dia ni bagi satu nama. Bukan tidak perlu kepada makam dan ahwal, tetapi mereka tidak beri tumpuan kepada hal ini. Okey, maksudnya macam ni. Depa ni semua ni buat bukan sebab dia nak satu makam ke satu makam. Allah tak bagi makam tu, tak apa depa. Janji dia nak keredaan Allah tu. Tapi macam kita ni mula-mula, aku teringin nak jadi makam ni, dia pun naik makam ni. Tapi depa ni tak. Depa ni memang buat atas dasar cintanya, atas dasar kasih kepada Allah. Allahu Akbar, indahnya. Okay, takrif baqa dan fana yang dimaksudkan Al-Khurraziyah. Hamba yang hilang sifatnya dan sifat kekal selamanya dengan sempurna. Bila kita tengok, apa ni statement ni? Apa ni tasawuf ni? Memang sesat ni. Hamba yang hilang sifat-sifatnya. Maksudnya macam mana? Hamba tu hilang sifat mazmumah, hilang sifat negatif, hilang sifat buruk dia. Dan sifat kekal selamanya dengan sempurna. Sifat kekal tu kekal dengannya sempurna. Maksudnya sifat positif tu kekal dengannya selama-lamanya. Sifat mazmumah tu, tu yang matlamat mereka tu sebenarnya. Fana pula suatu perkara yang tidak boleh dianggap benar atau tepat kecuali sekiranya dapat melihat dan memperhati keburukan atau kerosakan yang ada pada suatu perkara itu dan menafikan pada makna kehendak kepadanya. Okey, apabila kita sebutkan satu benda tu, kita tengok keburukan dia. Kita nampak fana keburukan dia tu, lepas tu kita menafikan kita nak kepada dia. Sebab dia, orang kata dia buruk lah. Sebab kadang-kadang ahli tasawuf ni, dia nampak kita yang tak nampak keburukan dia tu. Kita nak dapat makam tu pun Allah kita dia tak subuh benar. Kalau subuh insya-Allah dapat. Okey, kesilapan yang ingin diperbetulkan penulis. Okey, dalam tajuk ni, dalam kita punya muzakirah tu, penulis ni sebab apa dia menekankan sifat fana dan baqa ni, sebab dia ingin memperbetulkan pandangan-pandangan orang Yahudi, orang Nasrani, orang awam ni. Dia kata ahli tasawuf macam ni. Lepas tu
Dia pandangan mazhab-mazhab lain kenapa katakan fanuk macam ni. Okay, yang pertamanya kita mengekalkan makhluk yang dikasihi dan melenyapkan fanuk suatu yang dibenci. Okay, contoh, saya kasih kepada seorang ni, saya nak duduk dengan dia selalu. Bila saya benci dia, saya nak buang dia. Kita nak fanuk dengan dia daripada hidup kita. Itu sebenarnya salah tu. Okay, yang kedua, fanuk hilang suatu zat akhir dan makhluk. Kekal bersama sifat-sifat Allah. Maksudnya, kat sini, kita tengok bila orang tengok pandangan orang tu, bila ahli tasawuf ni, bila ada, bukan ahli tasawuf, contoh suatu kan, dia hilang dengan sendiri, dia sementara-mentara. Lepas tu tiba-tiba orang kata, okay, dia ni dia bersama dengan zat Allah, dia baqa' dengan zat Allah, dia baqa' dengan sifat-sifat Allah. Tu salah tu. Sebab tu kita nak kupaskan benda ni. Okay, hilang suatu perkara dengan sendiri secara serta-merta dan kekal pada zat seperti zat Allah. Ni orang kata dekat Maryam. Ahli-ahli Kristian ni duk kata kat Maryam, dia kata Maryam ni dia hilang serta-merta, lepas tu dia diangkat oleh Allah menjadi macam dia pula Tuhan. Tuhan kepada Tuhan perempuan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, yang keempat, sifat-sifat baru boleh jadi khadim jika dimasukkan ke dalam sifat Allah. Maksudnya, bila kita nak menyifatkan sesuatu itu kepada Allah, sifat baru kita ni, tapi kita nak menyifat kepada Allah, betul tak? Sifat baru kita baru sifat tadi tu, jadi khadim tu tak boleh tu. Kita sifat Allah. Sifat baru ni memang, bila baru ni mesti kita kena ada pencipta dia, muhdith dia. Allah Akbar. Okay, kesimpulan daripada semua ni, semua yang berlaku adalah kehendak Allah, dan sebagai hamba, kehendak kita merupakan kehendak Allah. Maksudnya, kehendak kita ni, kalau makam kita tu dah terlalu tinggi, itu adalah kehendak Allah. Kehendak kita tu adalah kehendak Allah. Okay, kita tak boleh kata kehendak Allah, tak boleh tu. Bila dia dalam satu hati tu, timbul tu, dia kata kehendak dia sendiri dia tu merupakan kehendak daripada Allah, bukan kehendak daripada dia. Tapi tengok orang ni, orang nak buat maksiat tu, dia duduk kata tu kehendak dia, dia duduk kata kehendak Allah tu, tu kira salah tu. Okay, kehendak hamba akan menjadi fana apabila Allah mahu hambanya melakukan apa yang disuruh. Di sini boleh dikatakan fana adalah merupakan kepada perkara yang buruk, dan baqa' pula adalah merupakan perkara mahmudah atau kebaikan. Ini dicari oleh golongan sufi adalah untuk mendapat keredaan Allah, dan mereka tidak berkehendak kepada nafsu dan syahwat mereka. Ini juga adalah golongan orang sufi yang tertinggi. Maksudnya golongan sufi ni mencari satu, orang kata, bakoknya sifat mahmudah tu ke atas diri dia sehingga sampai bila-bila, dan dia mempanakkan sifat mazmumah tu sampai bila-bila atas diri dia. Itu adalah satu makam lah, satu makam yang baru pada dia tu. Memang orang cari dalam terdetik dalam hati dia tu satu keredaan, untuk mendapat keredaan tu. Ya Allah, tingginya, ya Allah, makam bila kita nak dapat tu kan. Saya rasa cakap ni saja kot saya punya pembentangan. Kalau ada salah-salah tu, saya minta maaf sebab kita budak baru nak belajar kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.